Berburu ke padang datar, dapat rusa belang kaki. Berguru ke palang ajar, ibarat bunga kembang tak jadi. Dialah pemberi paling setia, tiap akar ilmu miliknya. Pelita dan lampu segala untuk manusia sebelum menjadi dewasa. Dialah ibu, dialah bapa, juga sahabat. Alur kesetiaan mengalirkan nasihat. Pemimpin yang ditauliahkan segala umat. 1000 tahun katanya menjadi hikmat. Jika hari ini seorang Perdana Menteri berkuasa, jika hari ini seorang raja menaiki takhta, jika hari ini seorang presiden sebuah negara, jika hari ini seorang ulama yang mulia, jika hari ini seorang peguam menang bicara, jika hari ini seorang penulis terkemuka, jika hari ini siapa sahaja menjadi dewasa, sejarahnya dimulakan oleh seorang guru biasa dengan lembut sabarnya mengajar tulis baca. Di mana-mana dia berdiri di muka muridnya, di sebuah sekolah mewah di ibu kota, di bangunan tua sekolah Hulu Terengganu. Dia adalah guru mewakili 1000 buku. Semakin terpencil duduknya di ceruk desa, semakin berarti tugasnya kepada negara. Jadilah apapun pada akhir kehidupanmu, guruku, budi yang diapungkan didulangi ilmu. Panggilan keramat cikgu kekal terpahat menjadi kenangan ke akhir hayat. Pada kali ini kumpulan kami akan mempersembahkan satu sajak yang sangat menarik dan tidak asing lagi dalam masyarakat kita. Pastinya anda tertanya-tanya apakah sajak yang dimaksudkan. Sebelum itu, marilah kita mengkaji latar belakangnya terlebih dahulu bagi memahami apa yang cuba disampaikan melalui karya tersebut. Sajak ini membicarakan tentang dunia pendidikan serta kerjaya perguruan yang mulia. Sambutan Hari Guru yang sinonim sambutannya pada tanggal 16 Mei setiap tahun di seluruh negara tentulah tidak lengkap jika tidak disertakan dengan persembahan deklamasi puisi atau bacaan sajak yang pastinya meruntun jiwa pendengar dan peminat genre sastera ini. Justeru sajak yang paling mendapat tempat bagi mengisi slot pada tanggal keramat yang dinanti-nantikan ini tiada lain adalah puisi karangan almarhum sastrawan negara Datuk Usman Awang. Sajak Guru Oh Guru nukilan Usman Awang pada tanggal 1979 tetaplah menjadi pilihan deklamator saat mengisi acara persembahan pada Hari Guru. Sebelum saya pergi lebih lanjut, marilah kita ketahui terlebih dahulu persoalan-persoalan yang cuba diketengahkan dalam sajak ini. Antara persoalan tersebut adalah dapatkan ilmu pengetahuan di tempat yang betul. Yang kedua, keikhlasan seorang guru mendidik anak didik. Yang ketiga, hubungan guru dengan murid seperti ibu bapa dan rakan karib. Yang keempat, kejayaan seorang manusia adalah atas usaha dan jasa guru.
yang terakhir, yang kelima, perkumpulan guru yang sanggup berkhidmat di luar bandar dan pedalaman. Inilah persoalan yang cuba dirungkai penulis bagi menzahirkan apa yang tersirat dalam karya yang penuh bermakna ini. Sajak ini dimulakan dengan serangkap pantun yang termaktub peribahasa Melayu yang tersirat makna yang luas. Usman Awang cuba mengajak pembaca menghayati pembayang pantun yang menerangkan jika kita berburu di sebuah padang yang luas dan bukannya sebuah hutan rimba, yang akan kita perolehi hanyalah sekadar belalang rusa yang tidak banyak manfaatnya. Sedangkan jika kita berburu di tengah belantara yang luas, ada pelbagai haiwan termasuk rusa yang sudah tentu hasilnya lebih lumayan. Hal ini memberi interpretasi bahawa dalam dunia keilmuan, jika mencari ilmu di tempat yang betul dan di bawah asuhan guru yang benar-benar berkelayakan dan berketerampilan, sudah pasti manfaat ilmunya lebih besar. Jelaslah di sini bahawa maksud pantun ini cuba untuk menggambarkan andai berguru ke palang ajar tanpa disertai kesungguhan, hasil yang diperolehi ibarat kuntuman bunga yang kembangnya tidak menjadi. Pada rangkap kedua dan ketiga, Usman Awang cuba menggambarkan imej seorang pendidik dengan apa sahaja gambaran yang mulia. Seorang pendidik tidak sekali-kali loket atau kedekut untuk mencurahkan segala ilmu dan kemahiran yang ada. Kejujuran dan kesetiaan adalah dua sifat guru saat berhadapan dengan anak-anak murid yang dahagakan ilmu pengetahuan. Setiap generasi yang ada perlu akan panduan daripada seorang guru sebelum mereka berkecimpung dalam dunia kerjaya apabila dewasa kelak. Sudah tentulah di sekolah, guru mengambil peranan sebagai ibu dan juga bapa yang tidak jemu-jemu menabur nasihat dan pesan. Justru setiap kata-kata pesanan ataupun sesekali bertindak mengenakan hukuman dan denda wajar dilihat dari sudut positif demi memastikan pelajar tidak tersongsang atau terjebak dengan aktiviti-aktiviti yang tidak bermoral. Hal ini bertepatan dengan nilai dalam falsafah pendidikan kebangsaan yang ingin melahirkan generasi berilmu dan berakhlak mulia. Beberapa isu yang melibatkan hukuman oleh guru terhadap murid dibangkitkan oleh ibu bapa perlu ditangani dengan kebijaksanaan agar hasrat melahirkan pelajar yang memiliki akal budi yang tinggi tidak terabai. Menurut sastrawan negara Usman Awang, apa sahaja impian yang ingin digapai oleh pelajar dalam dunia kerjaya hakikatnya bermula daripada seorang guru yang biasa yang mempunyai peranan di sekolah mengajar kemahiran asas tulis dan baca. Selanjutnya, dalam isu penempatan guru yang sering menjadi perdebatan ramai adalah wajar kita hayati pada dua baris terakhir pada rangkap kelima sajak guru o guru. Usman Awang dalam puisi klasik ini memberi jawapan terhadap persoalan tempat bertugas. Betapa di mana pun guru ditempatkan, di situlah mereka setia menabur budi dan menyumbangkan bakti demi pertiwi hatta di pedalaman jauh. Rangkap terakhir sajak ini menjelaskan betapa sumbangan guru terus dihargai masyarakat. Gelaran dan sanjungan akan terus diingati dan dikenangi meskipun seseorang guru itu sudah tiada lagi kembali ke alam abadi. Sajak mempunyai bentuk yang bebas dengan bilangan bait atau rangkap tidak terikat dengan puisi tradisional. Bentuk sajak dalam sajak guru o guru ialah berbentuk quatrain. Quatrain adalah sajak yang mempunyai 4 baris serangkap dan bentuknya menyerupai pantun dan syair. Contohnya, berburu ke padang datar dapat rusa belang kaki. Berguru ke palang ajar ibarat bunga kembang tak jadi. Seterusnya, sextet.
Sextet ialah sajak yang mengandungi 6 baris serangkap. Contohnya, jika hari ini seorang Perdana Menteri berkuasa, jika hari ini seorang raja menaiki tahta, jika hari ini seorang presiden sesebuah negara, jika hari ini seorang ulama yang mulia, jika hari ini seorang peguam menang bicara, jika hari ini seorang penulis terkemuka. Kemudian, sajak ini berbentuk bebas. Sajak ini bebas kerana ianya tidak terikat kepada pola struktur dan pemikiran yang tertentu. Ia juga bebas daripada pola matra dan panjang pendek baris atau rangkap. Struktur mengikut Kamus Dewan edisi 2010 bermaksud bagaimana sesuatu itu terbina atau terbentuk daripada pelbagai bahagian unsur, aspek hingga menjadi satu pola atau bentuk yang tertentu. Struktur bersajak pula bermaksud unsur-unsur yang membina dan membentuk sesebuah sajak. Dan di sini terdapat 7 unsur yang membentuk struktur sajak, iaitu tema, bentuk, gaya bahasa, suasana, simbol, imej, bunyi dan tema. Pertama sekali adalah tema. Tema ialah komponen penting dalam sajak kerana ianya berdasarkan pengalaman penyajak itu sendiri. Contohnya, di sini kita dapat melihat penyajak meluahkan rasa cinta dan sayangnya kepada guru melalui penyampaian melalui sajak beliau. Seterusnya, gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan alat penting untuk memindahkan pengalaman jiwa, pemikiran dan emosi dalam bentuk sajak. Gaya bahasa yang digunakan dalam sajak ini ialah anafora, di mana pengulangan kata di awal baris. Contohnya, jika hari ini seorang Perdana Menteri berkuasa, jika hari ini seorang raja menaiki tahta, dan seterusnya. Akhir sekali ialah rima. Rima ialah persamaan bunyi terutama di hujung baris ayat. Contoh rima yang kita dapat lihat di sajak ini ialah dialah ibu, dialah bapa, juga sahabat. Alur kesetiaan mengalirkan nasihat. Pemimpin yang ditauliahkan segala umat. 1000 tahun katanya menjadi hikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya akan membentangkan tentang pemikiran dan nilai sajak Guru Oh Guru karya Usman Awang. Apakah itu pemikiran? Pemikiran ini bermaksud cara menyelesaikan masalah dengan menggunakan daya imajinasi, bukan menggunakan logik atau pemikiran biasa, sehingga dapat menghasilkan pendekatan yang luar biasa. Menurut S. Othman, dengan kata lain, pemikiran ialah idea para intelektual yang berasaskan mindanya untuk memikirkan sesuatu masalah yang berlaku dalam kalangan masyarakat atau di luar masyarakat. Golongan pemikir merakamkan rasa di dalam sajak. Pemikiran ini tidak diluahkan secara nyata oleh penulis tetapi secara abstrak. Seseorang itu akan dapat menghayati sajak yang disampaikan oleh penyajak menerusi baik-baik perkataannya dan apabila penulis menggunakan bahasa yang puitis. Pembaca akan merasa terkesan dengan apa yang disampaikan oleh penulis dalam sajaknya. Di dalam sajak Guru Oh Guru karya Usman Awang, penyajak Usman Awang dianggap seorang anak murid yang sangat menghargai dan menghormati gurunya kerana sajak tersebut menceritakan tentang usaha dan pengorbanan seorang guru mendidik seorang anak murid sehingga berjaya menjadi doktor, raja, Perdana Menteri, peguam dan sebagainya. Penyajak Usman Awang juga dilihat sebagai seorang yang sentiasa menghargai jasa seorang guru dengan menjadi seorang anak murid yang baik dan menghormati guru. Dalam sajak Guru Oh Guru karya Usman Awang, pada rangkap yang pertama,
Nilai yang terdapat di dalam rangkap tersebut ialah nilai mencintai ilmu. Bagi penulis, guru seorang yang pemurah dengan ilmu dan tidak lokek dalam berkongsi ilmu kepada anak muridnya. Dalam sajak Guru Oh Guru karya Usman Awang, pada rangkap yang pertama, nilai yang terdapat di dalam rangkap tersebut ialah nilai mencintai ilmu. Bagi penulis, guru seorang yang pemurah dengan ilmu dan tidak lokek dalam berkongsi ilmu kepada anak muridnya. Dalam rangkap kedua, penulis menggambarkan nilai kasih sayang kepada muridnya. Guru menyayangi murid seperti anaknya sendiri dan guru sentiasa menunjukkan keakraban kepada murid. Dalam rangkap yang ketiga, penulis memaparkan nilai sabar dan kasih sayang. Guru sangat sabar dan sentiasa memberikan yang terbaik demi mendidik anak muridnya sehingga anak muridnya menjadi orang yang berjaya dalam hidup mereka. Dalam rangkap yang keempat, penulis memaparkan nilai pengorbanan yang dilakukan oleh seorang guru yang sanggup bertugas di luar bandar demi memberikan pendidikan yang baik kepada muridnya dan semata-mata untuk berkhidmat kepada masyarakat dalam menyampaikan ilmu pengetahuan. Dalam rangkap yang terakhir, penulis telah memaparkan nilai mengenang jasa. Jasa dan pengorbanan seorang guru akan sentiasa diingat oleh masyarakat. Masyarakat akan masih memanggil guru sebagai cikgu walaupun mereka telah berpencen.